Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadinil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita sambung semula pembacaan kitab kita. Sambung pada tajuk yang ke-8 muka surat 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah fa in tibna lakum 'an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Surah An-Nisa ayat yang keempat. Shadaqallahul aliyyul azim. Dan berikanlah kepada perempuan-perempuan itu mas kahwin mereka sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika mereka dengan suka hatinya memberikan kepada kamu sebahagian dari mas kahwinnya, maka makanlah, yakni gunakanlah pemberian yang halal itu sebagai nikmat yang lazat, lagi baik kesudahannya. Firman Allah dalam surah An-Nisa. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala nak cerita kepada kita di antara salah satu daripada rukun-rukun nikah ataupun perkara-perkara yang sah. Bila mana ada dia, maka sahlah pernikahan tersebut. Antara rukun nikah, ingat tak lagi rukun nikah? Kau kena menikah lain dulu baru ingat pula. Rukun nikah antaranya mahar. Dan Nabi SAW menyatakan di dalam hadis, wanita yang baik adalah maharnya yang paling rendah. Yang paling rendah. Tapi orang kita hari ni betul dah, mahar dia ambil rendah, tapi hantaran dia tiba kakaunya. Hantaran mahar berapa? Mahar anak saya ikut sunnah Nabi SAW. Berapa? 15 ringgit ya. Oh, bagus ya. Hantaran RM85,000 tu dia. Baru kena sungguh lah. Dia punya apa? Dia punya mahar dia memang rendah sungguh. Tetapi hantaran yang dikenakan adalah hantaran yang tidak munasabah, bahkan membebankan bakal suami dia ataupun di pihak lelaki. Yang tu yang pertama. Yang kedua, di dalam ayat yang keempat ini Allah Subhanahu wa taala juga nak menyatakan bahawasanya selepas daripada kedatangan Islam, sesungguhnya Islam itu mengangkat darjat orang perempuan berbanding dengan ajaran-ajaran ataupun fahaman-fahaman yang ada sebelum daripada agama Islam, ataupun pahaman jahiliyah dan juga falsafah-falsafah yang menyalahi syariat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kalau kita tengok dalam satu kitab Al-Mar'ah, Al-Mar'ah fi Daw'il Islam, Al-Mar'ah fil Islam min Daw'il Quran was Sunnah, yang dikarang oleh Al-Alimul Allamah Al-Faqih Dr. Mustafa Bura hafizahullahu ta'ala, mengatakan, menceritakan dalam kitab tersebut, antaranya pada zaman dahulu tamadun-tamadun yang terdahulu, di antaranya dalam tamadun Yunani. Tamadun Yunani, mereka menganggapkan bahawasanya orang perempuan adalah di antara makhluk yang sangat-sangat keji, makhluk yang kita kata yang tak boleh pakai bang sedit, makhluk yang tidak ada nilai langsung dalam kalangan manusia. Antaranya lagi mengikut
Kristian Protestan dalam beberapa fatwa mereka menyatakan bahawasanya orang perempuan ini boleh dijual beli begitu sahaja. Maksudnya tak ada nilai. Kalau laki ni suami dia nak jual kepada kawan dia tak menjadi masalah. Maka ni mengikut apa dia fatwa Kristian Protestan dalam beberapa fatwa mereka. Yang ketiga, ada juga yang mengatakan bahawasanya orang perempuan ini adalah daripada jelmaan syaitan. Jadi bila mana jelmaan syaitan ni kira tak bagus ya, membawa kepada kecelakaan, bawa kepada bawa pada benda-benda yang tak baik, maka ini juga sama dengan akidah kepercayaan orang jahiliah. Sekiranya ada wanita yang mengandung baby perempuan, maka selayaknya selepas baby itu dilahirkan, maka paling bagus kena bunuh dia. Kerana apa? Mengikut mereka punya pahaman, baby perempuan adalah tanda keburukan, tanda musibah, tanda kebinasaan yang akan menimpa kehidupan mereka ataupun masyarakat. Ada lagi yang mengatakan bahawasanya mereka mengongkong orang perempuan, apa dia? Seseorang perempuan tersebut kalau tak silap dalam tamadun Rom. Nota tu saya tak bawa pasal duduk dalam kitab lain. Dalam tamadun Rom antaranya mereka mengatakan hak mutlak kuasa untuk menjaga orang perempuan adalah ada pada bapa. Baik, sekiranya perempuan yang nak dara tak menikah lagi, 100% kuasa penjagaan ada di tangan bapa. Sekiranya si bapa tu paksa dia buat satu-satu benda, walaupun dia tak suka, walaupun dia benci, maka dia wajib terima keputusan bapa dia. Walaupun dia tak suka, maka dia kena ikut. Kerana mengikut apa yang mereka faham, orang perempuan hak mutlak berada di bawah bapa dia. Baik. Sekiranya bapa meninggal, adakah orang perempuan tadi dia merdeka? Yakni dia boleh buat apa sahaja? Tidak. Tetapi mereka kuasa veto bapa tadi akan berpindah kepada adik-beradik lelaki dia. Sama ada abang dia ataupun adik lelaki dia. Maka kuasa veto abang dan adik lelaki dia sama macam kuasa veto bapa dia. Kalaulah hak perempuan tu kakak dia paksa kakak dia buat sekian-sekian, dia tak benarkan kakak dia buat sekian-sekian, maka si kakak tadi kena akur. Ini mengikut apa? Mengikut pahaman yang ada sebelum daripada kedatangan Islam. Dan orang perempuan juga dihalang daripada bergaul dengan orang. Tak boleh pasal apa? Kalau bergaul dengan orang bawa kecelakaan. Kerana orang perempuan ni bawa kecelakaan, orang perempuan ni adalah jelmaan iblis dan mereka dihalang untuk mendapat kita kata apa? Harta pusaka lah. Kalau suaminya mati tak dibenarkan, bahkan tak ada dalam list langsung yang kata orang perempuan dapat harta pusaka. Tapi bila mana datangnya Islam, Allah Subhanahu wa taala mengangkat darjat orang perempuan. Antaranya dalam Quran ada satu surah. Surah tu nama surah An-Nisa. Surah An-Nisa yang membicarakan tentang hak-hak yang perlu dan hak-hak yang wajib diberikan kepada orang perempuan. Orang perempuan akan dapat bahagian dia sekiranya suami dia mati, dia akan dapat bahagian sekian-sekian, berapa kira-kira dia, maka dia akan dapat. Maka menunjukkan Islam membela kedudukan orang perempuan. Yang kedua, orang perempuan zaman jahiliah mereka boleh dikahwini dengan banyak mana bilangan sekalipun. Maksudnya satu orang lelaki dia boleh menikah hatta sampai 20 orang perempuan sekalipun. Ini zaman jahiliah. Dan mereka ini boleh dicerai pada bila-bila masa dan tidak ada had penceraian. Dalam Islam ada 3 had penceraian. Talak raj'i ada 2 dan satu lagi talak bain, tak boleh patah balik dah, talak 3 lah. Okey, 3 kali selesai. Ma'assalamah wa ilal liqa. Tak boleh dah. Selamat hari raya maaf zahir dan batin bang lagi tu. Tapi dalam jahiliah tak ada. Dia cerai bini dia 800 kali pun dia nak patah balik kat bini dia bila masa
maka si perempuan tadi tak boleh tolak walaupun dia tak suka, walaupun dia tak terima, tapi mengikut kepercayaan ataupun adat yang diguna pakai oleh orang jahiliah. Hang terima, hang tak terima, tetap aku kembali jadi suami hang. Ini akidah siapa? Orang jahiliah. Tapi bila mai Islam, Allah Ta'ala mengatakan fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Kalau mu berani tang ni bukan makna badan sadu boleh sepak bini, itu bodoh nama dia lelaki gitu. Tak ada pasal apa, pergi tampak bini dia. Nah, yang kata apa? Berani tang ni maksud apa? Maksud dia kamu boleh buat keadilan. Kamu boleh bagi sama rata. Kamu boleh layan. Dan kamu boleh bagi apa yang sepatut, yang wajib kamu kena bagi. Kamu boleh bagi. Sekiranya mampu, maka fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Mu nak nikah 2, mu nak nikah 3, mu nak nikah 4, dipersilakan. Fa in khiftum alla ta'dilu. Allah letak syarat belakang tu. Ada kaid dia. Mu nak nikah boleh, tapi ada kaid dah, ada kaid. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau mu berasa tak mampu, mu berasa tak mampu dari sudut keuangan, tak mampu nak berikan nafkah zahir dan batin. Nafkah zahir dan batin. Batin ni bukan buat menatang tu ya. Pi makan ubat kuat dia kira batin, kira clear dah tu. Ada. Nah, maksud kata batin di sini apa dia? Termasuklah kasih sayang, layanan yang baik kepada anak-anak. Itu termasuk batin lah tu. Kasih sayang dia bukan mai dari luar, dia mai daripada dalam. Nafkah zahir. Nah, pakaian bini kita paling kurang setahun 2 helai, paling kurang. Setahun 2 helai. Bagi makan minum paling kurang sehari 3 kali, paling kurang koman sepanar lah tu. Nah, lagi pada dia pendidikan, ilmu kena bagi kat dia. Kalau tak mampu nak ajak, hantar dia pergi mengaji. Hantar pergi mengaji pun kena bayar duit juga. Tu pun termasuk dalam benda-benda wajib yang perlu diberikan oleh seorang lelaki. Jadi Islam aja, mu tak mampu, tak payah, nikah seorang sudah. Nikah seorang sudah. Seorang tu pun jenah kepung dah. Betul tak? Sebab tu malam ni semua main nikah seorang ya. Betul hab cakap ni. Pasal apa? Tak larat kepung. Dah. 2. Yang 3 apa dia? Bila datangnya Islam, Allah Subhanahu wa taala mengangkat martabat orang perempuan. Zaman jahiliah, orang perempuan mendedahkan tubuh badan mereka. Yang ni tunjuklah benda hak patut tunjuklah. Kan? Benda hak karan-karan semua tu. Faham, tak faham sudah. Kan? Tapi bila mana datangnya Islam, maka di dalam surah An-Nur, Allah Ta'ala memerintahkan orang perempuan supaya melabuhkan pakaian, yakni menutup pada bahagian dada mereka dan kawasan-kawasan yang seangkatan dengannya. Orang lelaki pula, Allah Ta'ala suruh apa? Ghaddul basar, tundukkan pandangan. Kalau orang perempuan saja duduk tutup, hak jantan mata liak pun tak jadi juga. Kalau hak jantan tunduk bawah, perempuan tak tutup aurat pun payah juga. Maka Allah Subhanahu wa taala meletakkan keseimbangan. Hak laki pun kena jaga, yang perempuan pun kena jaga juga. Ini di antara hikmah datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang perempuan dia mengatakan Islam ini zalim, maka bermakna dia tak faham yang kata Islam itu sebaliknya. Kalau dia kata hukum faraid, pembahagian harta pusaka dapat sikit dan sebagainya pasal apa? Maka dia kurang faham dan kurang jelas ilmu dia tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita sebutkan tadi, kepahaman orang jahiliah mengatakan orang perempuan ni daripada setan, orang perempuan ni tak baik, orang perempuan lagu tu lagu ni. Banyak dalam Quran Allah Ta'ala tolak balik. Antaranya mereka mengatakan orang perempuan ni setan, jelmaan setan. Nah, Allah jawab balik awal surah An-Nisa lagi Allah Ta'ala jawab dah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai orang-orang beriman, ketahuilah kami menjadikan kamu semua daripada min nafsin wahidah,
daripada satu jenis hak sama, yakni hak jantan pun daripada manusia, yang perempuan pun daripada manusia. Jadi Allah Ta'ala menjawab tohmahan, kejian, makian kepada orang perempuan yang mengatakan mereka ini adalah daripada syaitan. Tapi Allah kata, dak, mu kata orang perempuan syaitan, dak, orang perempuan sama jenis dengan kamu, mereka pun manusia, kamu pun manusia. Baik, kisah di sebalik ayat ini, cara ringkas lah tuan-tuan, penat hari ni. Tu main lambat tu, main lambat fikir apa tuan-tuan, tapi jalan lain terus. Patutnya main kot tu. Let sampai sekarang lah, buat main jalan tu tau. Lah pening bala aku fikir tambah tu bini seorang tu. Kalau bini 3 apa lepas juru dah buat kerja malam ni. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang rahimahullahu ta'ala daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seorang wanita. Jadi antaranya adabnya tuan-tuan, bila mana kita tulis nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ditulis dengan penuh sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama disebutkan oleh Maulana Al-Imam Al-Akbar Syekh Ali Jumu'ah hafizahullahu ta'ala, iaitu dia nak mengelakkan kita daripada termasuk golongan yang Nabi SAW sabdakan adalah apa? Sebakhil-bakhil daripada kalangan umat aku adalah mereka yang mendengar nama aku tapi tak berselawat kepadaku. Maksud selawat di sini dua. Yang pertama bin nutqi dengan lisan. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita jawab dengan lisan sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua bil kitabah, yang kedua dengan penulisan. Bila mana kita tulis majalah ke ataupun kita main mengaji ke, kita nak tulis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka jangan ditulis huruf sad saja. Rasulullah dalam kurungan sad. Sad menentang apa? Sad. Kalau orang faham tak apalah, kalau anak cucu kita tak faham. Sad ni menentang apa ni? Ini mesti pak ada bini lain ni nama sad ni. Tak ada kerja pula dah. Sopiah apa nama bini pak ahad baru. Tak. Tulis bagi penuh sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ kita dapat dah pahala. Pahala yang pertama kita mentazimkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita bila mana kita tulis penuh, dalam waktu yang sama kita juga berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, apabila orang baca balik nota hak kita tulis, maka mereka pun akan membaca dengan penuh seperti mana yang kita tulis. Walaupun dah mati dia baca hak kita tulis, maka dapat pahala kepada si mati. Baik. Jadi satu hari seorang sahabat main jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan didatangi oleh seorang wanita, dan wanita itu berkata kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, aku datang untuk menyerahkan yakni hibah diriku padamu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang ke atas dan ke bawah. Kemudian Nabi terus tunduk. Setelah perempuan itu menyedari Nabi seolah-olah tidak memperkenankan permintaannya, dia terus duduk. Lalu berdiri seorang lelaki dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersuara, wahai Rasulullah, andai kamu tidak berhajat kepadanya, kahwinkanlah dia denganku. Yakni dia perempuan ni mai kat Nabi, ya Rasulullah, dia pelawar Nabi, mau tak menikah dengan aku? Nah bang tu dah. Wahai Rasulullah, mau tak menikah dengan saya? Apa yang Nabi bang? Nabi tak kata apa. Nabi tengok atas, tengok bawah. Tengok atas, tengok bawah. Maknanya sekiranya kalau Nabi SAW dikatakan satu orang manusia yang gila kan kepada hubungan intim, nescaya Nabi akan terima terus ya. Tapi Nabi nak ajak kita pada dia, sebelum nak menikah, pastikan kamu cek terlebih dahulu sesuai ke tak sesuai dengan kamu.
Nah, sesuai ke tak sesuai, selari ke tak selari dengan apa yang diletakkan oleh syarak. Maka bila perempuan ni duk tengok, Nabi pun tak kata apa, dia fahamlah tu. Barangkali Nabi tak terima. Maka seorang sahabat Nabi pun tanya, bangun dan tanya, wahai Rasulullah, kalau kamu tak mau kat dia, kalau kamu tak berhajat kepada dia, kahwinkan aku dengannya. Oh, tenang dah bab ni. Ya Rasulullah, mu tak mau bagi kat aku, biar aku menikah dengan dia terus ya Rasulullah. Maka jawab Nabi SAW, adakah kamu memiliki sesuatu untuk dijadikan mahar? Di sini Nabi nak abang antara rukun nikah kena ada mahar, yakni mas kawin. Lelaki itu, yakni sahabat itu menjawab, tidak ada wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lelaki itu kata, tak ada ya Rasulullah mahar, duit ni reta tak ada. Menunjukkan lelaki ini, sahabat ini seorang yang miskin, yang tidak mempunyai harta. Baik. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh lelaki itu pulang untuk mencari apa-apa yang ada di rumahnya. Jika tidak ada, tanyalah pada ahli keluarganya. Di sini Nabi ajak kita, kalau ahli keluarga kita ni nak menikah tapi tak apa nak cukup, maka menjadi tanggungjawab kita sebagai ahli keluarga, tolong dia biar pelepah beda dia. Nah, ni dak hang nak nikah, cari sendiri lah. Hang aku bagi duit ke hang sedap-sedap nikah pula. Aku tak leh apa. Amboi. Dia ingat bini boleh duk share dengan orang. Nah, macam orang duk kalut dengan Mira Filzah lah. Melepaslah Mira Filzah. Bodoh sungguh. Tak bodoh ke mana? Dia bini orang kan? Kalau orang kata kat bini kita gena dia, ihlah melepaslah bini sekian-sekian. Bini itu bini kita. Agak-agak kita nak kata apa? Marah ke tak marah? Marah. Orang seolah-olah menjual beli maruah bini kita. Seolah-olah bini kita ni beda buah, beda ramai orangnya. Faham? Tak faham sudah. Bahasa kasar itulah. Ada juga Ustaz Mangkuk Ayun pada muka. Ada. Ustaz Mangkuk Ayun. Duk cerita pasal Mira Filzah. Melepaslah kita, tak boleh Mira Filzah, dong dang. La ilaha illallah. Bini orang kan? Bini orang lah. Hang jagalah bini hang. Dah teringin sangat nikah lah, lain apa masalahnya. Tapi kalau juga kerana apa? Inilah Nabi SAW mengatakan, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau jenis manusia tak ada perangai sifat malu, dia buat apa saja hak dia nak buat. Ni mai pula 2-3 hari lepas dalam sinar harian. Nah, katanya Mira Filzah katanya, dia kata apa? Saya sedia menimang cahaya mata. Yang ni sedia jadi mak lah. Dan suami saya membenarkan saya meneruskan saya punya dia punya career dia sebagai seorang pelakon. Adalah 2-3 orang, ramai lah orang hak jenis geng Mangkuk Ayun ni. Nah, dia kata sepatutnya kita nak mengesahkan Mira Filzah ni mengandung. Waktu proses nak buat anak tu kena buat video tunjuk kat kita. Korang ngajak sungguh. Ni lah tuan-tuan, memang patutlah kena COVID pun. Memang patut sangatlah. Pasal apa? Hak kain bini orang pun hang kalut nak tengok. Tidak tuan-tuan. Apa yang tuan-tuan akan rasa kalau tu anak kita? Anak kita, orang boleh duk sembang lucah pasal anak kita. Orang boleh duk sembang lebih kurang. Kalau bolehlah, mereka ni malam pertama kita buat video, baru kita tahu kata mereka sekian-sekian lah. Sampai tahap tu orang Malaysia ni nak pulun sangat nak tahu pasal artis. Lantak pergi kat dia lah dia nak buat apa pun. Maka sebab itulah bila orang tanya Ustaz macam mana dengan COVID, saya kata memang Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makna Alhamdulillah tang ni apa tuan-tuan? Semua hak kena ni termasuk hak buat pun kena, tak buat pun kena. Hak buat pun kena, hak tak buat pun kena. Kalau Ustaz pun sama tambah baru nak start telah lagi ya. Ustaz pun sama duk cerita pasal Mira Filzah. Tak ada benda lain dah. Tak ada kitab lain dah hang nak baca duk cerita pasal bini orang. Patutnya hang kena cerita masalah anak luar nikah, macam mana nak selesai anak luar nikah, macam mana nak selesaikan masalah remaja yang hisap dada, yang bergaul bebas, yang minum arak, yang main judi, yang benda tu ya hang nak sebut.
Ni duk cerita Mira Filza. Anak nak dapat bila, apa semua ni. Ni ustaz bodoh adik-beradik dajil belakang ni. Kata terus punya tuan-tuan marah-marah pi ya. Ustaz TV tak TV. Kita bukan ustaz TV. Sebab tu berani kata. Kan? Tak masuk TV pun orang tengok agak video. Mana ni? Jangan potong. Jangan potong. Video ni jangan potong. Supaya apa? Supaya reti. Bala hak main ni apa dia tuan-tuan? Sebab kita. Sebab dosa saya. Sebab dosa kita. Sebab dosa orang lain. Allah Ta'ala hantar main. Kadang-kadang hak kita punya buat. Kawan kita di Sungai Petani yang tanggung. Sebab kita punya dosa. Kawan kita hak lain meninggal dunia. Memanglah kita kata mati. Sampai aja mati dah. Tapi benda tu takkan datang. Melainkan apa? Melainkan ada sebab-sebab yang munasabah. Yang telah diaturkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak balik pada jahiliah pula dah. Nak bayang kau orang nak sebut bini kita dalam Facebook. Bini dia power gila. Depan belakang simple. Tu bini kita tu kan. Kita nak kata apa? Agak-agak kalau jumpa kawan tu tak cakap banyak lah tuan-tuan ni. Ustaz tak ustaz kandas dulu. Pang sedih tak muka hang. Burahan tahu ustaz tak ustaz. Maka apa? Jangan jadi ustaz hak bodoh sangat. Mengaji biar reti dulu. Jangan diulah selajak sangat. Supaya apa? Supaya tak jadi fitnah dan akhirnya mengundang bala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata terus marah-marah tak panggil sudah. Panggil panggil. Habaq terus punya tuan-tuan ni. Supaya apa? Supaya faham. Dan benda tu bukan benda main-main. Duk main dengan marah orang ni bukan benda main-main. Orang tuduh kita baru kita marah dah. Orang tuduh kita curi benda orang baru kita marah dah. Macam mana orang duk main marah bini kita. Duk main sampai dalam kain hak bini kita, hak laki kita. Takkan nak tak tengok saja orang. Sedangkan ayam hak tak ada akal pun marah kalau jantan lain duk ekori bini dia. Tapi ada orang lagi yang berasa seronok kalau orang jantan lain duk cerita pasal body bini dia, duk cerita pasal segak bini dia, duk cerita pasal tubuh bini dia. Ni teruk pada ayam lelaki ku ni. Ni teruk pada binatang, na'udzubillah. Baik. Habis dekat tu tuan. Mira Filza tutup dekat tu. Saya lagi cerita belakang. Jadi Nabi habaq kat sahabat ni mau balik, mau tengok ada tak harta apa-apa yang boleh dijadikan mahar. Kalau tak ada, tanya pada ahli keluarga kamu, kok depa ada. Yakni membawa erti bila mana ada ahli keluarga kita yang nak melangsungkan perkahwinan, maka menjadi tanggungjawab kita tu tolong dia, permudahkan urusan dia. Baik, lelaki itu terus pulang. Yakni sahabat tadi terus pulang. Kemudian beliau datang kembali menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, tidak ada apa-apa wahai Rasulullah. Maknanya adik-beradik dia susah semualah sahabat ni, termasuk dengan dia. Sampai tak ada harta langsung ni. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, pulanglah dan berilah mahar sekalipun hanya sebentuk cincin besi. Lelaki itu pulang dan datang kembali menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, tiada suatu wahai Rasulullah, aku hanya memiliki kain sarung yang aku pakai ini. Dia kata, Rasulullah, aku ada baju ni, aku pakai ni lah, kata aku ada pun. Jika kain ini aku jadikan mahar, sudah pasti aku tidak memiliki apa-apa lagi. Dia kata, apa ya Rasulullah, kalaulah pakaian yang aku pakai ni dijadikan mahar perkahwinan aku, nescaya apa pun aku tak ada, yakni nak tutup aurat pun tak ada wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lelaki itu duduk dalam tempoh yang agak lama. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjemputnya untuk duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersabda, adakah kamu menghafal Al-Quran? Nampak tak tuan-tuan? Nabi nak ajak kita, orang yang hafal Quran ni, dia punya qimah, nilai dia luar biasa berbanding orang yang tidak menghafal Al-Quran. Maknanya bukan semesti dia hafal 30 juzuk. Kalau boleh hafal 30 juzuk, alhamdulillah.
Tapi Nabi nak habaq apa kat kita tuan-tuan? Dalam ramai-ramai umat Nabi SAW, antaranya orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran, apatah lagi dia menghafaz Al-Quran. Itu yang paling terbaik daripada kalangan umat aku. Nabi tanya dia, hafal Quran tak? Maka jawab lelaki ini, wahai Rasulullah, ya, saya hafal. Lalu lalu dia membilang surah-surah yang dihafaznya. Lalu dia bagi Nabi surah ni, surah ni, surah ni, surah ni saya hafal. Nabi SAW bersabda, jika begitu aku nikahkan kamu dengannya, bermaharkan surah-surah yang telah kamu hafal itu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya Nabi SAW nak habaq kat sini dia antaranya rukun kahwin tu, nikah tu. Yang kedua, dalam Islam orang perempuan bukan boleh ambil begitu sahaja, melainkan ada syarat-syarat yang ditetapkan. Dan yang ketiga, dalam kisah ini juga Nabi nak menggambarkan betapa pentingnya seorang lelaki apabila dia ingin berumah tangga, yang basicnya dia Al-Qurannya itu adalah bacaan yang baik. Tak semesti dia jadi suara sedap lagu sudai baru nak jadi lelaki. Tak perlu. Dia baca Quran betul, dia faham Quran, dia reti sikit-sikit bab Quran, maka itu sudah memadai. Ni nak menikah tanya Fatihah pun tak tahu. Dia kata Fatihah saya tak bisa dengar. Alham bisa. Macam lah tu Fatihah dengan Alham. Ni pun qulhu betul ya. Kan? Baca surah An-Nas, saya tak apa nak tahu. Qul a'udzu birabbin nas tahu. Payahlah uli tuan-tuan ni. Ada. Kan kadang-kadang apa? Orang Melayu kita ni dia lebih kenal surah tu dengan kepala ayat. Kalau kita perasan. Surah apa? Surah Lam Yakunil lah. Dia tahu Lam Yakunil. Tapi kalau habaq Al-Bayyinah duduk kelipuk Bayyinah. Dia tak ada kot Bayyinah dalam Taurat kot Bayyinah ni. Banyak cantik hang lah Taurat bayi tahu mana. Al-Bayyinah tu Lam Yakunil ladzi tu lah. Dia lebih ingat hak kepala ayat. Salah ke tak salah? Tak salah. Tak salah. Sebab itu sebelum nikah pastikan orang yang kita nak jadikan dia sebagai menantu, pastikan dia bukan hantu. Hantu ni kena tak tahu pelekok pun bayar ke. Bukan dia suruh kahwin dengan ustaz pun hak hantu ayat banyak enggak ustaz pun. Maksud kata lelaki yang baik, yang soleh. Makna apa lelaki yang soleh? Jaga perintah Allah Ta'ala, jaga semayang, jaga hak nu, jaga hak diperintahkan tu lah. Tama sekali kalau ayah tanya dia, hak tama, hang akidah apa? Ahli sunnah wal jamaah ke? Syiah ke? Wahabi ke? Tanya setiap. Sagi mai Wahabi ke bagi menikah dengan anak kita kunut bid'ah. Tahlil masuk neraka. Mampus je apa betul pula kita. Nikah dah. Tanya lagi betul dah. Ahli sunnah ke? Ahli punah ke? Tanya dulu tu. Lepas tu tanya sikit bab tauhid. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni lagu mana? Dia kata lagu mana? Dia tanya balik kita lagu mana? Kita tanya dia lagu mana? Dia kata lagu mana? Dia duduk tanya kita pula. Kita tanya dia. Dia jawab. Allah Ta'ala ni lagu ni. Dia tak sama macam makhluk. Allah Ta'ala ni wujud dan qidam, yakni sedia kala ada. Allah Ta'ala bersifat alim yang mempunyai ilmu yang meliputi keseluruhannya. Allah Ta'ala mengetahui dalam luar gelap terang, siang malam. Allah Ta'ala tahu belaka. Ba'akidah dia clear. Faham? Yang kedua tanya pula, hang madhab apa? Madhab fiqh, madhab apa? Dia kata saya madhab ayah pin. Mampu. Madhab fiqh ayah pin jengkreng terus. Madhab fiqh saya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tanya sikit bah mayang ni nak pergi nikah dengan anak kita ni kan. Kalau dia pun tak tahu bab mayang, silat-silat dengan anak kita bungkus selerak habis. Hak sebelum ni sembayang, kali tak sembayang. Jadi masalah. Jadi dia tanya sembayang. Rukun sembahyang ada berapa? Rukun habsak ada berapa? Dia kata rukun habsak ada 3. Yang pertama sebut kat pakcik tengok. Pecah peluh ke apa tu? Dia kata nak boleh nikah dengan anak orang tua dia pun pada. Dia kata siapa nak ambil PhD Kena tanya gitulah.
Ni tengok kereta besar, kira boleh jadi menantu Pak Long kalau padahal ceti juga dia dah. Nah, pergi terus. Nah, tanya lu. Rukun sembahyang hak besar ada apa? Dia kata 3. Pertama, rukun qalbi, rukun hati. Okey, bagus. Yang kedua, rukun fi'li, perbuatan. Okey, bagus. Yang ketiga, rukun qalbi, fi'li, qauli. 3. Dia kata cantik. Hak ni yang Pak Long nak ni. Tak habis lagi. Dia kata dia ingatkan nak kocok tangan dah. Sabar dulu. Nak nikah lambat lagi, tunggu Zat. Tanya pula. Ni Pak Long nak tanya ni. Mayang lohok berapa rakaat? Dia kata hak saya duk mayang 6 rakaat. Mampu. Mayang lohok 6 rakaat jeng tu. Pasal apa mayang 6? Dia kata saya gabung dengan subuh. Gabung dengan subuh. Mayang 6 rakaat habis likut meter lah tuan-tuan. Bagi betul. Semayang tu dulu. Tak payah tanya bab haji baru hak tu bab lain. Ni awal-awal tanya ni pak cik nak tanya lah. Apa perbezaan mazhab Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hanbal? Gulin tu kawan tu. Bergulin tu demam panas balik mati tu Pasal apa tu dia soalan killer punya dia bagi. Tanya hak betul tu. Hak pure. Semayang dulu. Habis semayang tanya pula. Ni baca surah Al-Fatihah pak cik nak dengar. Ni nak jadi menantu pak cik tak? Nak dia kata. Nak langsung baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Tu bukan Fatihah. Tu surah Al-Kahfi. Dak saya Fatihah memang mula dengan Kahfi dulu dia kata. Pi jengkreng tu Dia kata, ustaz tu habaq duk tang mana pun kena baca Kahfi. Takut bertemu dengan Dajjal. Tu hang baca lepas Pak Long pasal apa? Pak Long biar korang dajjal juga dia kata. Pi terus. Pi dia baca Fatihah bagi betul. Kan? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Clear cantik Fatihah cantik Betul? Tanya dia. Soalan last. Tanya dia. Soalan last. Apa pak cik? Hang lepas ni nak nikah lagi tak? Soalan tu habis meta tuan-tuan. Lepas menikah dengan anak pakcik nak menikah lagi tak? Dia kata. Pak mentua tu tanya dia. Dia kata takatlah ni seorang lah kot. Dia kata tak, jangan dia kata. Lepas menikah dengan anak pakcik, menikah lagi ikut baca pakcik. Patutnya saya nak abang tu dah pakcik abang lah. Tak apalah, kira betul ya tu. Pak mentua pun waya juga. Jadi apa dia? Tanya dia dulu. Sebab Nabi ajak sahabat ni, Nabi tanya Al-Quran. Maknanya mementingkan soal agama, bukan menikah saja-saja, bukan menikah seronok-seronok, tetapi menikah itu mestilah didasari dengan ilmu. Baik, kita tutup sikit tuan-tuan dengan faedah kahwin. Abang Api walaupun hak malam ni mau menikah dah. Zairul seorang aku tak menikah lagi. Hak lain menikah habis dah. Tapi nampak gaya tu habang ni fasal-fasal ni kelebihan nikah, nampak gaya tu nak pasang tuang lagi pula. Kan? Antaranya tuan-tuan, hikmah daripada pernikahan ni apa dia? Hikmah kena faham. Semua hak ada dalam Quran Sunnah, kata ulama, tidak akan memudaratkan hamba yang melaksanakan dia. Hakikat dia tak memudaratkan, melainkan dia hak buat bahana yang melawan apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam fahaman Buddha, Tok Sami tak boleh menikah. Kalau kena kita buka dalam Muqaranatul Adyan, perbandingan agama, Tok Sami tak boleh menikah. Kita nak sebut dah. Dia jantan, dia lelaki, dia perempuan tak boleh menikah. Kerana pernikahan itu sebahagian daripada nikmat dunia. Adapun jadi Tok Sami bukan nak dapat dunia, tapi nak dapat hakikat bagi mereka nak bersama dengan Siddhartha Gautama, yakni dia dewa yang mereka agungkan, iaitulah dia pengasas kepada pahaman Buddha. Jadi kalau dia kahwin membawa erti dia nak juga dunia.
Sedangkan Tok Sami hakikat dia tak mau kepada nikmat dunia. Menyalahilah syarat dia. Tetapi bila mana datangnya Islam tak melarang perkahwinan. Sehingga kan binatang pun ada anak pinak, takkan manusia yang ada akal, yang ada nafsu tak mau menikah. Jadi hikmah perkahwinan apa dia? Iaitulah menuruti fitrah manusia yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, antara faedahnya hikmah perkahwinannya dia iaitulah apa dia? Menyalurkan syahwat, yakni nafsu pada kita kata apa? Saluran yang sebenarnya, yakni pada jalan yang halal, bukan jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang seterusnya apa dia? Iaitulah untuk mendapatkan anak. Ni antaranya. Sebab tu ada orang yang kahwin lama tak dapat anak, Allah uji dia 10 tahun tak dapat anak. Bila dapat anak, tiap-tiap tahun menganak pula dah. Dia kata alang-alang lekat, bagi lekat terus. Ni Allah Ta'ala bagi kepada manusia. Sebab itu bila bak anak ni kerja Allah Ta'ala, usaha kita. Telan buah zuriat ni kira 3 tanah suci dah dia telan. Kawan dia ni kira tiap-tiap minggu duduk pergi Mekah order buah zuriat ni, kira boleh buka mini market zuriat di Matang Poh. Buah zuriat Mekah, buah zuriat Madinah, buah zuriat Taif, buah zuriat Palestin, segala macam buah zuriat dia ada. Tapi dia tak lekat-lekat. Pasal apa? Bukan rezeki dia lagi. Ada orang tak gaduh buah zuriat apa tak gaduh buah zuriat apa sebelum nikah keluar main zuriat dah. Ada tak? Ada. Hak anak luar nikah. Allah bagi kat dia apa? Uji dia pula tu pula. Tapi tak sah dia punya anak dia. Ada orang kahwin subhanallah tabarakallah, duduk lepas 2 bulan telefon. Pasal apa ni? Dak nak termuntah dia kata melugeh. Cek dia kata naik 2 lain dah. Tak naik 3 lain yang dah. Dia 2 lain pun. Mengandung dah. Allah bagi nikmat rezeki anak kat dia. Itu di antara faedah daripada perkahwinan. Lagi apa dia? Di antaranya disebutkan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitab beliau Uqudul Lujain fi Huquqiz Zawjain, apa dia? Menyelesaikan pengurusan rumah tangga. Belum ni laki seorang mangkit tidur, ya Rabbi Ta'ala, bilik tu adik sikit pada penangkis dadah ya. Adik sikit pada penangkis dadah. Dia kira kembang lebih kurang seluar dalam tang nu, kepiah duk tang ni, baju Melayu hak seminggu nu pakai baju Melayu. Bukan siapa tahu dia pakai baju Melayu tu seminggu dah. Tapi bila dia menikah, ada orang yang tolong jaga pakai minum dia, kediaman dia, rumah dia. Tapi ada juga hak menikah, pas menikah tu kohor teruk. Pas menikah tu kohor teruk. Sebelum nikah tu macam lebih kurang macam rumah sarang dadah. Lepas nikah dia dah memang dihisap dadah. Kohor teruk pada apa? Boleh hak bini pun lagu dia juga. Bini hak malah mandi, Allahu Akbar, pening kepala kita. Bini hak malah masak, bini hak malah sapu-sapu, pening kepala. Maka hikmah perkahwinan antaranya menyelesaikan pengurusan rumah tangga. Yang keempat antaranya menyukakan hati dan mententeramkan hati. Sebab tu dalam satu riwayat Nabi SAW mengatakan, antara nikmat yang aku suka atas muka bumi 3. Antaranya al-mar'atu salihah, wanita yang salihah, yang baik-baik. Begitu juga kalau perempuan, dapat laki yang salih. Nak tahu orang salih-salihah? Ada hak nama salihah, aku tengok aku serabut perut. Nama salihah tapi serabut perut kalau tengok. Nak tahu kata baik ke tak baik, seronok ke tak seronok, kita tengok dia berasa tenang hati. Itu tanda bagus dia tu. Tapi dengar motor parking dia kata balik dah. Malaun balik dah. Dia bak anak dia. Malaun balik dah. Jahanam lingkup terus. Itu antara hikmah dia. Saya sebut ringkas-ringkas tuan-tuan. Tak boleh habaq panjang-panjang sangat. Baik. Yang seterusnya apa dia? Antara hikmah dia, kata pengarang kitab kita ni tuan-tuan, apa dia? Iaitulah untuk mengawal nafsu. Untuk mengawal nafsu. Tambah musim la ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Time lepas Covid ramai hak picek klinik ibu dan anak.
Pasal apa? Tak ada kerja apa. Tak ada kerja apa, nak keluar rumah tak boleh. Ya, dia pun ketiak-ketiak, Allah Ta'ala bagi rezeki kat dia. Tak apalah, jalan hak betul lah. Kan? Jadi apa? Tempat apa? Dia mengawal nafsu dia. Sebab itu, dalam satu hadis ke apa lebih kurang itu, bukan hadis kot. Nah, kalau kita tengok orang perempuan tu segak pada bini kita kan, tapi tengok bini orang segak, bukan bini orang lain lah, orang perempuan lah, tak kira lah siapa pun. Tengok dia ni mantapnya, lebih kurang itulah. Dia ni segaknya, dia ni kalau aku menikah ke apa-apalah yang berunsurkan syahwat, maka ulama kata ketahuilah dia sama macam bini hangnya. Faham tak ni? Sama lagu bini hang je, cuma yang duk hasut kata bini hang tu tak segak, bini orang lain segak, setan yang duk hasut sebenarnya. Bab tu ada ke bini balas laki orang balas bini orang. Ni masalah tuan-tuan. Baik, yang terakhir antaranya dia fasal pada menyatakan memilih calon isteri dan suami. Malang ni siapa tak main rugi ni. Zairul boleh tulis lah terus nak nikah dah. Antaranya sunat memilih calon isteri 8 perkara. Secara ringkas saya sebut. Secara ringkas kok maklum hak duduk belakang di kedai cakotiau ke apa, dengar tulis bila aku oleh handphone tu. Kan? Yang pertama, hendaklah engkau memilih wanita yang beragama. Yakni beragama apa dia? Beragama di sini yakni berpahaman yang benar, dan dia ini orang Islam yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Pilih hak baiklah, yang beragama, yang menjaga pantang larang halal haram dia jaga. Itu hak pertama. Yang kedua, mengutamakan perempuan yang baik perangainya, yakni akhlaknya baik. Jangan waktu duk kawan tu pun tengking, hoi, duit bila nak bagi? Mapui. Waktu kawan tu pun satu macam dah. Lepas kahwin lagi tekan. Waktu kawan tu pun dia duk apa? Dia duk kontrol kita dah. Tak mau you duk pergi mengaji dengan Ustaz Aiman. Dia tu habis kuliah lewat 8.30 Aisyah 9 tak habis lagi. Contohlah. Contoh gitulah. Dia atok kita pula dah. Patutnya kita atok dia, tapi dia atok kita. Yang tiga, memilih wanita yang elok mukanya, yang elok wajahnya. Ada satu orang maklum, saya kata kat dia, maklum kena anak dara ni pilih hak muka elok. Dia kata beruk pada muka. Dia kata la haula wala quwwata illa billah. Saya bukan nak nikah dengan beruk maklum. Saya nak nikah dengan orang. Maka pilih wanita yang elok mukanya. Makna apa elok mukanya? Tak semesti muka Arab, hidung tinggi, 2 marhalah punya tinggi. Dah. Makna kata elok, tengok dia tenteram hati. Dia kata saya tak apa, saya kahwin kerana Allah. Muka huduh pun tak apa. Amboi pandai hang cakap. Hak taram nikah muka tegak tu pun cerai, tambah muka huduh balik awal lah. Sesuai dengan kita punya keinginan. Yang seterusnya, keempat, memilih wanita yang rendah mas kahwinnya. Itu bahalah. Yang kelima, memilih, yakni semua benda sunat ni. Pilih perempuan yang boleh melahirkan banyak anak. Yang boleh melahirkan banyak anak. Di Malaysia ni takatlah ni tak ada lagi ikut undang-undang yang menghadkan anak berapa orang. Tu ya tak? Asalnya tak ada ikut, tapi belah negara Cina ada. Satu sepasang boleh beranak 2 orang ya. Sebab tu anak orang Cina tak ramai kalau kita perasan. Pasal apa? Kerana yang pertama dia pentingkan kualiti. Satu bab. Kualiti apa? Kualiti anak dia tu walaupun sikit anak dia menjadi. Itu satu bab. Tapi adakah salah kita nak anak banyak? Tak, kerana Nabi SAW sukakan kepada umat dia yang anak ramai. Tapi syarat lah. Dah beranak, hang jagalah. Jangan duk lepak kat bini semua. Ni you lah ni, anak tak pandai sembahyang, you lah ni. Apa punya isteri bodoh, rugi ya bayar mahar, kahwin kat hang apa semua. Ni tak kena. Maka apa? Suami yang kena didik bab ibadah dan sebagainya. Yang kena sunat pilih wanita yang dara. Mana anak dara, bukan janda dan sebagainya. Sunat. Tapi Nabi SAW kahwin kebanyakannya
semuanya janda. Seorang saja anak dara Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Jadi apa hak Nabi buat tu wahyu daripada Allah dan menjawab fitnah orang bukan Islam yang mengatakan Nabi Muhammad seorang lelaki yang gila seks, yang kuat nafsu. Kalaulah Nabi kuat nafsu, Nabi petik jari saja, berkenjah anak dara nak nikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, memilih perempuan yang bangsa yang baik, yakni dia keturunan yang baik. Yang ke-8, sunat memilih perempuan yang bukan kaum kerabat yang terdekat. Maknanya apa? Kalau boleh yang bukan adik-beradik kita lah. Tapi kalau menikah dengan adik-beradik boleh tak jadi masalah. Bahkan ia juga berlaku kepada baginda Nabi dan juga para sahabah ridwanullah alaihim ajma'in. Nabi Nabi tak kahwin dengan adik-beradik, cuma anak Nabi kahwin dengan adik-beradik. Sayyidatuna Fatimah berkahwin dengan Sayyiduna Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali dengan Nabi SAW ada sepupu. Jadi Nabi bagi anak Nabi kahwin dengan sepupu Nabi SAW. Jadi bila berkahwin dengan sepupu haram tak? Tak haram, sah perkahwinan. Cuma takut kalau jadi masalah bukan takat laki bini itu saja, dia akan rawit pihak lain. Ni anak hang kau ni, anakku jadi gini ni, maka akan bergaduh pula adik beradik. Tapi mau kalau faham tak apalah. Tapi seeloknya kita keluar daripada perkara ni, kita kahwin dengan orang yang jauh, bukan daripada kaum kerabat yang terdekat. Adapun memilih calon suami, sama 8 tadi dengan calon perempuan. Cuma tak ada melahirkan anak lah tuan-tuan. Pilih suami hak boleh beranak, penat jenah cari tuan-tuan. jenah cari. Hak tak patut ada tu tuan-tuan fahamlah. Perempuan beranak lah, orang lelaki nak beranak pitang mananya. Tak ada tu. Jadi duk pergi carilah. Saya ni duk ikut hak ustaz abang tu awak, duk cari menantu hak dia beranak. Jenuh tuan-tuan. Senak perut kawan tu. Senak perut. Wallahu a'lam bissawab. Bulan depan kita sambung pada tajuk yang ke-9 insya-Allah, antara hak dan batil. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.